Kita tengok slip disc ini ya dari sudut tadi pada sudut sains ya tak? Sekarang kita sudut daripada ilmu sangkal potong macam mana urut tulang belakang tu yang kata apa slip disc. Sekarang ni saya rasa diri saya pun bertambah baik, seperti macam biasa tulang belakang saya. Saya nak ucapkan terima kasih pada pakcik dengan ustaz. Alhamdulillah. Sekarang maknanya dah tak ada lah rasa susah pergerakan sekarang, tak ada lah. Udah okey lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan, sahabat handai, kawan-kawan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, saya hanya ingin berkongsi pengalaman saja. Kalau tuan-tuan rasa perkara ini berfaedah, alhamdulillah. Kalau tidak, dikesampingkan sahaja tuan-tuan ya. Jadi perkara yang baik itu saya cubalah kita kemukakan. InsyaAllah sedikit sebanyak ada pengajaran, berkongsi pengalaman dan lain-lain ya tuan-tuan. Jadi ada soalan yang bertanya, bolehkah slip disc, sakit tulang belakang yang kadang-kadang menyebabkan badan tidak selesa, kebas-kebas kakinya, memang sakit slip disc, dirawat menggunakan kaedah tradisional sangkal potong. Sangkal potong. Jadi sangkal potong ini macam-macam versi, tetapi pada kita menitik beratkan mesti tidak melanggar hukum syarak, hukum Allah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kita rujuk slip disc ni kepada kaedah sains dulu, dari perspektif sains ya. Menurut sains ya, slip disc tu apa? Slip disc tu ialah ia dikenal pasti juga sebagai PID. Apa dia PID? PID ialah prolapse intervertebral disc. Itu dalam bahasa sains. Ia merupakan pengalihan nukleus pulpus dari lokasi yang normal duduk di tengah ataupun di pertengahan disc tuan-tuan. Jadi ia mewujudkan anggota badan kita ni tidak selesa, kebas dan sebagainya tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, slip disc dia berlaku pada bahagian tulang belakang kita ni. Tulang belakang yang dekat minta maaf cakap, dekat bontot tu dia melengkung tu ya tak. Jadi dia merupakan salah satu diagnosa utama di kalangan pesakit tulang belakang ini. Tuan-tuan, sebab utama kenapa slip disc ini berpunca daripada penuaan pada disc, iaitu pada tulang belakang itu tuan-tuan, dia mengalami faktor mekanikal, trauma, nutrien dan genetik. Ini istilah sains sikit tuan-tuan. Kita nak tengok dia macam mana tulang belakang, slip disc pada tulang belakang itu tuan-tuan. Jadi sakit tulang belakang ni tuan-tuan, dia banyak punca, di antaranya perubahan pada disc itu. Yang kedua tuan-tuan ialah kecederaan otot. Ketiga, postur yang tidak betul tuan-tuan. Kemudian pernah patah tulang belakang. Kemudian kelemahan otot, stability itu tuan. Itu dari segi sains kita tengok slip disc itu. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, kita tengok slip disc ini ya dari sudut tadi pada sudut sains ya tak? Sekarang kita sudut daripada ilmu sangkal potong tradisional ni. Tulang belakang ni tuan-tuan, dia adalah main dia. Tulang belakang ini ya tak? Dia struktur dia percantuman di antara tulang keras, tulang rawan, tulang keras, tulang rawan, tulang keras, tulang rawan. Dan diikat. Diikat dia menggunakan menggunakan bicep, tricep yang halus, yang kecil, arteri,
subarteri ada di antara tulang itu. Jadi hati-hati tulang tu. Jadi dia panjang ke bawah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, jadi kenapa struktur ini lari dia kerana kadang-kadang kita jatuh ya, jatuh aksiden dan sebagainya. Jadi struktur asal tulang belakang ini telah lari. Jadi berlaku ketidakselesaan. Bila dibiar, dia menyebabkan kaki kita ni kadang-kadang sangat kebas, dah urut badan, dah buat itu, buat ini, tetapi sakit itu menyucuk-nyucuk tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau daripada ilmu tradisional sangkal potong ini tuan-tuan ya, kita tengok dulu di mana tulang yang sakit itu. Jadi kita betulkan dia menggunakan sapuan pijar. Menggunakan pijar tuan-tuan ya. Kalau nak tahu pijar ni saya dah ceritakan di episod yang sebelumnya dan saya akan cerita dari semasa ke semasa. Jadi bila kita sapu pijar tuan-tuan, kita nak tengok di mana yang perlu kita betulkan. Jadi kita akan tekan sikit, betulkan. Kalau daripada dalam kita akan bengkokkan dan kita susun balik tulang itu pada struktur asal. Jadi kita sapukan pijar ni macam simen tuan-tuan. Ini istilah dari segi sangkal potong. Ya, jadi kita lock dia, bagi ikat dia, bagi sama dan sebagainya. Okey, jadi kita tampalkan dia dengan daun belum. Ada orang kata daun belum, daun tembaga swasta, daun payung raja, tampalkan di belakang tu. Tampalkan di belakang, kan daun tu panjang, jadi tampal di belakang dia tu. Di belakang dia tampalkan. Tetapi sebelum kita tampal tu, daun tu kita orang Perak kata layo. Layokan daun tu ke api. Ya, baca surah Al-Fatihah 3 kali ya, selawat dan niat. Niatlah perkara yang baik-baik, kita tampalkan dia begitu. Maka pesakit itu bila kita dah susun struktur asal tulang belakang itu tuan-tuan, kita tampal dan kita suruh dia balik lah. Kita suruh dia balik dan kita syorkan pada dia minum minyak kelapa dara, sebab minyak kelapa dara ini sangat bagus untuk badan, dan kalsium untuk pembentukan tulang itu manna wasalwa. Dia adalah kalsium yang paling tinggi. Dia adalah produk sunnatullah yang telah lama ditinggalkan. Jadi tuan-tuan, slip disc ini tuan-tuan kita rawat menggunakan kaedah ilmu sangkal potong, di mana ilmu itu kita menyusun balik struktur asal tulang belakang kita. Lepas tu kita simen ataupun gam dia menggunakan pijar, dan kita ambil daun belum tadi, kita tampalkan untuk mengukuhkan kedudukan tulang itu daripada luar, dan kita makan untuk mengukuhkan ikatan tulang itu daripada dalam pula. Manna wasalwa. Jadi tuan-tuan, daripada luar, daripada dalam, maka kesembuhannya cepat. 7 ke 10 hari kita sudah nampak perubahan. Tetapi tuan-tuan, bila sudah membuat rawatan ini, tak boleh angkat berat lah. Kita minta kerjasama bukan selama-lamanya. Dalam masa 3 bulan. 3 bulan ni maknanya jangan angkat yang berat-berat. Kalau sekadarnya tidak mengapa. Tuan-tuan ya. Jadi ada pantang sikit tuan-tuan. Ada pantang sikit aja. Tak boleh makan labu dengan buah kundur. Banyak lagi buah yang sedap-sedap tak? Buah itu ada, buah ini ada. Buah labu, buah kundur. Itu pantang dia kita bila kita dah strukturkan balik asal tulang belakang kita. Jadi tuan-tuan, ilmu sangkal potong ini ya, dia merupakan satu ilmu yang lama telah ditinggalkan. Jadi kita ketengahkan bukan tujuan untuk begitu begini, tidak. Kita membantu kawan-kawan, jiran, saudara mara, cucu cicit, anak-anak dan sebagainya, dengan kita niatkan untuk menolong mereka. Itu saja tuan-tuan. Ya, jadi ilmu sangkal potong ini kita ketengahkan untuk membantu masyarakat yang berkeinginan. Yang tak nak tak apa, ya tak? Tidak mengapa, kita pun tak ada masalah, insya-Allah. Dia kalau kita dah cuba tempat-tempat, dah banyak tempat tak mau, ya tak? Jadi saya syorkanlah dah hadir, datang dan sebagainya. Tapi kalau sakit itu sikit-sikit dulu, tak perlu sangkal potong ni tuan-tuan. Hanya sapukan pijar, ya, sapukan pijar dan minum minyak
kelapa darah. Biorice. Jadi dekat situ bila kita dah sapu pijar, minum minyak kelapa darah, insya-Allah akan hilang kebas dan sebagainya dekat situ. Jadi kalau yang kritikal, yang teruk dan sebagainya, kita akan buat operation lah dekat situ. Tapi kalau sikit-sikit ya, nak cuba dulu dan sebagainya, maksud saya minum sahaja perkara tu, iaitu minyak kelapa darah dan sapukan pijar di belakang kita. InsyaAllah tuan-tuan, semuanya kita minta pada Allah, ya, kita datang daripada Allah, kita pulang kepada Allah, kita minta pada Allah, Allah akan beri sesuatu yang baik untuk kita. Tuan-tuan yang saya hormati, sekiranya tuan-tuan ada berkeinginan, berminat dan sebagainya untuk menjadi ejen di tempat tuan, ya tak? Manalah tahu, ya tak? Jadi kita sangat-sangat mengalu-alukan, kita ketengahkan rawatan sangkal potong yang telah lama ditinggalkan untuk membantu pihak-pihak tertentu dalam usaha memakmurkan, membahagiakan rakyat Malaysia amnya. Sekian, saya rasa cukup sampai sini dulu. Kita berjumpa di episod-episod akan datang. Jadi, slip disc ini boleh dirawat insya-Allah menggunakan kaedah sangkal potong. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.